seorang gitu. Siapa dia? Pelajar sini. Ada seorang wanita gitu. Pada sini. Pada sini. Ini wacana yang keempat atau yang kedua bidang teori kuantum. Dalam wacana ketiga dulu saya memaparkan secara sepintas lalu tentang asal usul teori kuantum, usaha membuat aksiom teori ini yang masih belum berjaya sepenuhnya. Kemudian dengan saya cuba masukkan beberapa fakta yang agak penting. Semuanya diolah, diharap membantu untuk membaca buku ini. Semasa saya menulis ini, saya anggap benda-benda ini sudah diketahui. Baik, dan seperti yang saya selalu sebut, fakta dalam sebuah teori ini, dia dalam sains ini dia bergantung pada teori atau dalam bidang teori kuantum ini bergantung pada tafsiran teori berkenaan. Jadi, teori kuantum ini lebih yang dianggap utamanya sehingga von Neumann menjadikan satu aksiom itu persamaan Schrödinger. Schrödinger pada von Neumann dalam tahun 30-an itu menganggap bahawa walaupun kita buat dengan mekanik kuantum, mesti kesamaan Schrödinger itu mesti diterbitkan. Dan memang benar pun kalau kita tengok pendekatan lain, langkah pertama dia cuba terbitkan persamaan Schrödinger. Tapi sebenarnya persamaan Schrödinger itu bukan yang asas sebenarnya. Kalau kita tengok pendekatan yang lain, persamaan Schrödinger itu sudah tahap kedua. Ada yang lebih asas daripada itu, yang pendekatan teori kuantum yang lebih asas, yang dapat memperlihatkan persamaan Schrödinger itu hanya hasil daripada anggapan-anggapan pendekatan lain. Baik, hari ini saya cuba sambung tentang perkara ini. Saya menumpu kepada apa yang berlaku selepas 1925. 1925 antara 1925 dengan 1927. 1925 itu Heisenberg, 1927 itu Schrödinger, iaitu mentafsir hasil itu sehingga menerbitkan banyak tafsiran yang setengahnya menggelar itu sebagai mazhab, sebab dari segi teorinya asasnya masih tidak berubah, cuma masalah mentafsirkan matematik yang ada dalam. Jadi asal usul mazhab itu menjadi satu isu dalam wacana ini, dan seterusnya berbagai pandangan sarjana di luar dan juga di dalam bidang ini. Jadi bidang sains yang paling banyak melahirkan mazhab bidang itu ialah, saya rasa, bidang ini. Yang bila saya bilang-bilang, mungkin saudara pun sudah bilang dalam buku ini, ada dalam 29 buah mazhab. Maknanya ada 29 pandangan tentang apa dia
apa dia matematik teori kuantum itu, apa dia fungsi, terutamanya apa dia fungsi gelombang, apa dia pengoperasi dalam teori ini, yang secara matematiknya selepas tahun 30-an itu dianggap itu benda dalam ruang Hilbert. Pengoperasinya itu dalam ruang Hilbert, fungsi itu pun dalam ruang Hilbert. Pengoperasi itu bertindak ke atas unsur ruang Hilbert. Tapi ini tidak menyelesaikan masalah apa dia benda itu dibandingkan dengan masalah yang nak diselesaikan. Fizik maksud. Apa hubungan dia? Jadi tafsiran yang pertama dan yang terkenal sampai hari ini, beberapa survei dibuat di US, masih lagi tafsiran ini yang nombor satu ni, tafsiran yang diusahakan oleh Born, B-O-H-N. Ya, bukan bom, B-O-H-M lain, B-O-H-N. Tafsiran kepada fungsi gelombang dalam mekanik kuantum itu atau dalam teori kuantum. Dan oleh kerana kumpulan dia ni semuanya berada di Copenhagen, jadi juga dikenal sebagai tafsiran Copenhagen. Jadi isu yang pertamanya, bagaimana timbul mazhab selepas dia menjelaskan maksud tafsiran pada fungsi itu. Jadi mungkin kita pergi awal lagi, apa dia sebenarnya tafsiran, walaupun catatan ini nampak terbalik sikit. Patut kita bincang dulu apa dia tafsiran Copenhagen itu. Muka surat 3. Catatan itu muka surat 3. Apa dia tafsiran? Jadi bila orang dengar syarahan ini pada 1927 itu yang menimbulkan pandangan pelbagai. Tafsiran Copenhagen ini sebenarnya tujuan dia untuk menyelesaikan masalah nombor satu sekali ini, kerana dalam teori kuantum itu kata zarah itu boleh jadi gelombang. Ada masa yang tidak boleh ditentukan. Buat uji kaji, tiba-tiba uji kaji itu melahirkan sifat-sifat gelombang. Buat uji kaji lain, dia menzahirkan sifat-sifat zarah biasa, tidak ada gelombang. Jadi ini yang pertama, isu pertama yang nak diselesaikan oleh kumpulan Bohr. Dan dia nak mengiyakan benda ni. Memang zarah tu memang ada dua sifat. Tetapi yang ditekankan, dua sifat ni tidak boleh berlaku serentak. Lagi sekali dia berdasar kepada beberapa uji kaji. Eksperimen orang lain buat. Bohr ni tak buat eksperimen. Jadi dia mengatakan bahawa gelombang dan juga zarah ini dia menjadi pelengkap. Jadi dia memperkenalkan satu istilah, diberi nama prinsip keperlengkapan atau complementary principle. Nama saja untuk mudah membicarakan. Tapi yang utamanya ialah dia menegaskan bahawa janganlah cuba buat satu eksperimen supaya dua-dua sifat nampak. Tak berjaya. Takkan berjaya. Bila masa dia jadi gelombang, bila masa dia zarah, ini tak dapat ditentukan. Ini menjadi masalah. Tidak ada satu kriteria uji kaji yang macam mana yang boleh menerbitkan ini dan yang mana yang boleh menerbitkan zarah.
Um, Jadi sebelum isu ini agak lama berbahas sarjana-sarjana Jerman ini tentang bagaimana sebuah teori itu boleh diterima atau tidak. Dari segi fiziknya, teori yang macam mana yang boleh diterima. Jadi sebelum datang teori kuantum ini, semua teori fizik ini dia boleh diterima kerana dia boleh digambarkan, divisualkan, sama ada secara intuisi atau dengan apa istilah dia, teori itu mengandungi istilah-istilah yang telah pun diterima dalam di kalangan ahli fizik. Mesti dia istilah-istilah walaupun baru, tapi kita boleh pergi tengok, oh dia ni ada hubungan dengan jisim, ada hubungan dengan tenaga dan sebagainya. Jadi istilah dia ni dalam bahasa Jerman itu, saya catat di situ, nak baca apa tu? Anschaulich. Suka tiga atas. Anschaulich ini diterjemahkan oleh Schrödinger sendiri sebagai visualizable. Visualizable, tervisualkan, tergambarkan. Jadi itu lama dibincang itu. Dan Heisenberg teori dia tu dia pengap sekejap sebab dia tak berani pasal teori dia tu tak unsolid teori dia. Jadi dia akhirnya dia berani, dia kata memang fizik ni kena ada teori unsolid baru dia jadi. Kalau berdasar kepada unsolid saja dulu tu, tak akan datang teori kuantum itu. Teori kuantum mesti unsolid, mesti tak tergambarkan. Kuantiti yang ada dalam tu, misalnya fungsi ni nak cari apa dia, mewakili apa, tak ada. Kepada jisim ke, kepada momentum ke, kepada apa, tak ada fungsi gelombang. Jadi ahli fizik mesti menerima satu cara baru untuk memahami benda ini. Jadi sebab itu teori dia tu tak diterima. 25 keluar, dan Schrödinger masih memikirkan macam mana nak menerbitkan satu teori yang solid ini. Dan dia rasa teori dia lebih boleh diterima dan memang terbukti pun sebab dia guna istilah fungsi gelombang itu. Dan fungsi gelombang ini dari segi matematiknya boleh memang ada gelombangnya, cuma tak tahu gelombang apa. Sebab kalau gelombang biasa, dia tidak mewakili kebarangkalian. Sedangkan fungsi gelombang yang Schrödinger buat ini, dia fungsi kompleks. Kemudian dia tidak mewakili apa-apa, tetapi modulus kuasa 2-nya mewakili kebarangkalian. Sesuatu berlaku. Jadi dia menang mengatakan teori dia tu yang tergambarkan, dan akhirnya Heisenberg pun cuba berhujah bahawa teori dia juga sebenarnya tergambarkan. Dan inilah yang merupakan titik tolak pertemuan pendapat yang Bohr jadi orang tengah, sebab dua ni berperang. Jadi Bohr cuba mengenengahkan dua orang ni, mendamaikan supaya kedua-duanya menerima memang onselik, memang dua-dua teori ini boleh digambarkan.
mengikut gambaran dia lah, gambaran yang nak diceritakan oleh Bohr. Jadi Bohr menerbitkan, selepas tu menerbitkan tafsiran dia itu. Nombor satu, mengatakan bahawa dua-dua teori ini memang tergambarkan, tapi digambarkan menerusi tadilah sebagai zarah dan sebagai gelombang ini yang muncul tidak boleh serentak, dia hanya pelengkap. Dan yang lebih tidak menyenangkan orang mendengarnya, dia kata dalam teori kuantum ini bukannya memperihalkan benda yang sebenar, tidak mewakili kenyataan yang sebenar. Jadi sebab dia tahu fungsi itu tak boleh mewakili benda-benda, jadi dia ambil itu sebagai satu kekuatan baru dalam sains, bahawa tujuan kita membina teori bukan untuk memahami, bukan untuk mengetahui benda itu yang sebenar, tetapi untuk membuat gambaran kita kepada benda itu. Jangan soal apa dia sebenarnya benda itu, tak relevan. Jadi banyak dia berujar benda macam itu. Seluruh teori kuantum ini sebenarnya hanya sebagai satu kefahaman ahli sains kepada benda yang tak ada siapa-siapa tahu lah. Kenyataannya tidak diketahui dan tak perlu diketahui. Okey, jadi itu yang saya rasa dua tu yang benda yang agak baru yang menyebabkan orang yang mendengar syarahan dia pada hari itu balik memikirkan dan cuba memberi pandangan. Jadi orang yang paling kuat pertamanya yang menyanggah tafsiran itu ialah Einstein, dan dia banyak membuat, mengikut cerita, dia banyak membuat uji kaji Gedanken ini, tapi semuanya dapat dijawab oleh Bohr dengan baik, sehingga mengatakan tafsiran Bohr itu tafsiran yang piawai. Sebab banyak kali Einstein cuba membuat, tapi akhirnya dia dapat dengan dua orang murid dia ni, Podolsky dan Rosen, 1935. Mana lama tu, pada tahun 27 sampai 8 tahun. Banyak benda dia buat masa 8 tahun, tapi akhirnya dia dapat yang ini. Yang ini hidup sampai sekarang. Maknanya tidak ada siapa boleh menjawab persoalan ini yang memuaskan sebahagian besar ahli dalam bidang. Uji kaji Gedanken inilah yang melahirkan hampir semua mazhab dalam teori kuantum. Walaupun ada buku yang menyatakan bahawa mazhab ini terbitnya daripada masalah penyukatan yang akan juga saya sebut dalam kuliah ini, yang disebut sebagai masalah penyukatan, dan juga terbit daripada uji kaji Gedanken Schrödinger sendiri tentang kucing mati ke hidup. Jadi peringkat awal dulu buku ini nak direka supaya ada kucing kat sini. Tapi tak jadi, tak jumpa yang menarik lah. Akhir tarik balik lah, dia kata tak seronok. Tapi memang image teori kuantum kucing, memang kucing. Jadi gambar yang saya ambil dari internet itu memang satu kebiasaan. Ini pesurat 6, kucing yang di kurung dalam tempat yang ada pembunuh dia, ada alat atom, sinar yang boleh membunuh kucing. Dan sinar ini dia
dia dikawal bila masa dia boleh membunuh kucing. Jadi memang itu biasa image itu pada teori kuantum, sebab tak boleh selesai dengan teori atom, teori kuantum yang ada pada hari ini. Benda itu tak boleh diselesaikan. Baik, tapi banyak, yang paling banyaknya ialah memang masalah disebut sebagai masalah penyukatan yang boleh dianggap sebagai sinonim dengan uji kaji Einstein EPR ini. Tapi saya masukkan masalah penyukatan dulu, episode 2, yang melahirkan sebenarnya kucing Schrödinger itu. Iaitu teori kuantum ni ada dua benda. Satunya, kalau kita tak buat, tidak menyungkat benda itu, kita boleh kata dia tu diperihalkan oleh fungsi kompleks itu, yang memenuhi persamaan Schrödinger. Jadi rajah itu yang saya ambil daripada buku Penrose, buku dia yang baru 2004. Dia tak sukat, dia ikut persamaan Schrödinger yang pasti, tidak ada ketakpastian. Memang itu. Sebab persamaan Schrödinger itu, ingat, dia memang persamaan terbitan biasa, tak ada unsur-unsur ketakpastian di sini. Itu bahagian yang pertama. Bila kita sukat aja, dia tak berlaku lagi persamaan. Cuba sukat aja, persamaan itu tak berlaku lagi pada saat itu, pada saat kita sukat. Lepas habis kita sukat tu, dia ikut persamaan Schrödinger lagi, tapi dah persamaan yang lain lah. Apa nama kita kata, bentuk dia sudah tak sama dengan dulu lah, sebab sudah dikacau. Sukat lagi sekali, runtuh lagi. Itu sebab istilah dia kata apa, runtuhan vektor keadaan, runtuhan gelombang. Penyukatan itu menyebabkan tidak berlakunya persamaan Schrödinger itu sekejap. Jadi masa dia berlaku tu kita tak tahu bila, kerana kita sukat benda, dia makan masa kan. Jadi pada saat itu tidak ada teori yang boleh memperihalkan apa dia yang berlaku sebenarnya kepada atom. Itulah yang mencetuskan banyak mazhab nak memahami, nak menjelaskan runtuhan gelombang. Jadi peringkat pertama dia kata apa tu, gelombang tu berlaku secara selanjar dan dengan pastinya. Tapi yang satu lagi tu dia tak selanjar, dia runtuh. Kemudian kita tak boleh pastikan apa yang berlaku. Jadi dua benda yang berlaku bertentangan ini yang menyebabkan amat-amat tidak boleh dipahami. Einstein dia membuat satu uji kaji Gedanken ini untuk memusnahkan teori kuantum ini. Tak mau, maknanya dia cuba reka supaya orang merasa sangsi pada teori kuantum. Apa dia yang paling besarnya tentang runtuhan gelombang ini satu. Dan satu lagi ialah prinsip ketakpastian Heisenberg. Dua ini yang agak besar, yang pada Einstein tidak boleh terima, bertentangan dengan teori dia lah. Maksudnya teori dia mesti uji kajian dia buat ni tak berlaku sepatutnya. Jadi apa dia uji kaji ini, gambar.
surat 4. Membayangkan satu zarah sebenarnya makalah EPR tu tak kata apa-apa, dia cuma kata bayangkan ada zarah yang boleh berpecah dua, zarah yang tak bergerak, yang diam, kemudian tiba-tiba dia boleh berpecah dua, bertentangan gerakan dia. Jadi banyak buku memilih yang saya petik di sini, sebab zarah ini boleh berpecah kepada elektron dan positron. Zarah apa tu? Zarah pion, nama dia pion neutral. Dia ada pion yang positif, pion negatif, dan pion yang neutral. Pion neutral ni dia tak stabil, dia boleh berpecah kepada elektron dan positron. Jadi memenuhi kehendak Einstein lah. Apa dia yang menyebabkan contoh ini bagus? Sebab dia boleh selain daripada bila dia berpecah, dia punya momentumnya bertentangan. Momentumnya sama. Sebab mula-mula dia kosong, momentumnya tak ada, dia tak bergerak. Bila dia berpecah dua, satunya ke kanan, satunya ke kiri, tapi nilai dia sama, sebab jumlah dia mesti kosong. Itu prinsip fizik, keabadian momentum. Kalau tak ada yang kacau lah. Jadi memang ujian Duncan ni memang dianggap berlaku dalam keadaan yang unggul. Jadi itu satu. Yang kedua, dia boleh ada spin yang bertentangan. Yang elektron spin dia katalah yang dipilih di situ, yang sebelah kiri itu, ini terserah kepada seseorang nak pilih apa dia. Spin ni boleh macam-macam. Istilah saya pakai di situ, spin apa? Bangkit dan tunduk. Spin bangkit mana arah dia ke atas, spin tunduk ke bawah. Jadi yang kalau dia sengit sikit, kita boleh kata spin atau pemejam sending. Tunduk sending, tunduk bangkit sending. Memejam ni istilah yang dipakai oleh Winston. Sudah tengok kamus Winston Inggeris Melayu, spin tu dia terjemah memejam. Memejam. Memang setengah negeri pakai itu sebab dia gasing. Gasing tu memejam. Masa gasing berpusing tu yang tidak goyang-goyang, itu gasing sedang memejam. Jadi saya ambil tu, kalau kata nama jadi tambah per je lah. Memejam tu kata sifat. Tapi bahasa Inggeris spin boleh jadi kata sifat dan boleh jadi kata nama. Okey, jadi daripada gambaran itu, sesuatu yang pelik berlaku. Yang pertamanya, prinsip ketakpastian Heisenberg itu tak berlaku kalau berdasar pada uji kaji ini. Tak berlaku sebab kedudukan, kalau ikut prinsip ketakpastian Heisenberg itu, kedudukan dengan momentum tak boleh disukat serentak dengan tepat. Tapi yang ini boleh sukat sebab dia simetri. Yang ini kita sukat kedudukan, yang sana kita sukat momentum. Serentak. Dengan syarat kita boleh berhubung dengan orang yang satu lagi, tempat yang ada positron. Jadi
Ini yang jadi masalah. Kalau mengikut teori Einstein, kita tak boleh berhubung dengan orang itu lebih pantas pada cahaya. Jadi dia kata, bayangkan positron ni duduk di satu planet yang cukup jauh, atau bintang yang jauh, yang makan masa 2-3 jam cahaya. Ini ada di bumi, kan? Jadi itu makan masa 3 tahun. Kalau kita nak cakap dia sekarang, saya nak sukat kedudukan saudara, sukat momentum. Jadi tak serentak juga, kan? Tapi teori kuantum mengatakan bahawa sebenarnya atom yang satu lagi itu tahu, tak perlu sukat. Tahu kita sukat kat sini apa, sana pun akan menyesuaikan. Tak kira di mana dia duduk, dia tahu. Itu kan satu daripada fakta yang saya senaraikan dalam kuliah yang lepas. Satu daripada sebab atom ini ialah dia telepatinya hebat. Satu dia boleh tahu rakan dia satu lagi dengan sekelip mata. Istilah Melayu sekelip mata. Sekelip mata sebenarnya ada selang. Tidak ada yang lebih pantas daripada sekelip mata untuk orang Melayu. Jadi yang ini lebih pantas daripada kelipan mata lah. Jadi spinnya tu kalau kita sukat di sini, kalau spinnya di bumi ini, spinnya kalau ikut rajah tu elektron, katakan di bumi elektron, yang di bintang 3 tahun cahaya itu positron. Kita hanya sukat di sini. Kalau di sini dia tunduk, yang sana mesti bangkit serta merta. Okey. Jadi uji kaji ini boleh menerbitkan 2-3 perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan tafsiran Copenhagen. Tentu Bohr menjawab, katanya dalam masa 5 bulan selepas ini Bohr menjawab ini. Tapi orang tak puas hati jawapan. Ini sebab menimbulkan cuba dengan cara lain, bukan dengan cara tafsiran Copenhagen. Ini satu daripada contoh yang saya sebut rasanya. Yang Lakatos kata, ahli sains ni bila dia sayang kepada satu teori, dia guna kelemahan teori itu untuk mengukuhkan teorinya. Jadi dalam hal ini dulu dianggapannya bahawa tidak ada benda yang bergerak lebih pantas daripada cahaya. Tapi untuk menyelamatkan ini, diandaikan dalam mekanik kuantum benda boleh bergerak lebih pantas daripada cahaya, dan cuba buat teori dia supaya boleh meyakinkan. Okey, apa dia yang satu lagi tu, kucing Schrödinger itu pun masalah sukatan juga. Macam tadi sebenarnya masalah sukatan kan, kita sukat kedudukan di bumi, yang kawan kita di bintang itu sukat kedudukan momentum. Jadi serentak dapat benda yang tepat, tidak memenuhi. Jadi semuanya kerana sukatan. Spin pun macam itu. Schrödinger yang satu lagi ni, kucing ini, pun masalah sukatan. Itu kita nak tahu kucing tu mati ke tidak, kita kena sukat, kena tengok sini, maksudnya guna alat lah. Sebab kucing ni dia letak dalam satu tempat yang selamat kononnya. Ini kedangkan pemikiran sahaja, yang tak ada
tak ada interaksi dengan lain-lain lagi. Yang ada hanya dia dengan alat yang boleh membunuh dia. Jadi kena kaji fungsi gelombang kepada situasi ini. Apa yang ada, fungsi gelombang kucing yang hidup, fungsi gelombang kucing yang mati, dan ada satu lagi kucing hidup dan mati yang kata superposisi. Jadi sekurang-kurang ada tiga keadaan ini. Jadi sebelum kita lihat kucing ini keadaan dia ialah kucing hidup, gabungan linear inilah kucing hidup tambah kucing mati tambah kucing hidup dan mati. Itu yang kesamaan, itu yang paling terkenal. Persamaan pertama itu keadaan kucing itu pada amnya ialah kucing hidup, kucing mati, kucing hidup dan kucing mati. Dan di situ tu pendaraban tensor, bukan darab biasa lah. Apabila kita nak tengok dia hidup atau mati, itulah berlakunya runtuhan. Ikut teori tadi, dia tak memenuhi ini lagi, dia meruntuh masa itu. Tapi pada masa yang sama akan ada fungsi baru, fungsi gelombang baru, iaitu fungsi pencerap yang ada kesan kepada kucing. Itu yang menjadi masalah. Kita tak boleh tahu. Yang kita nampak itu, adakah persepsi kita campur dengan keadaan kucing sebenar atau memang keadaan kucing sebenar. Itu sebab ada satu lagi itu situ apa, persepsi pencerap atau orang yang menyukat benda itu, MPKH, mempersepsi kucing hidup, mempersepsi kucing mati. Itu ada dua lagi, banyak. Jadi macam-macam kemungkinan berlaku pada kucing ini, sehingga akhirnya tidak, mengikut teori ini kita tak boleh pastikan kucing itu hidup atau mati, atau dia hidup dan mati serentak. Sampai hari ini memang paradoks ini belum dapat diselesaikan memuaskan, walaupun sudah ada 29 cara untuk mentafsirkan itu. Yang terbesar tentu 6, 9 tu, 20-an tu taklah hebat. Tapi satu daripadanya yang apa, bahawa kita ni yang mempengaruhi benda yang kita tengok itu besar, agak besar. Yang dulunya tak perlu tafsir macam itu, tapi boleh kerana menghadapi masalah ini, jadi hingga akhirnya katakan bahawa dalam dunia kuantum ini sebenarnya ahli sains itu sendiri ada pengaruh kepada benda yang dia tengok. Apa dia istilah dia, minda mengatasi jirim, satu mazhab dalam kuantum. Kalau selama ini jirim itu yang, kalau dalam teori Einstein segala-galanya jirim yang menentukan, minda tak ada peranan. Jadi jirim sentiasa mengatasi minda dalam teori Einstein. Ini minda mengatasi jirim. Itu satu daripada mazhab dalam bidang ini.
Ada yang menarik di situ istilah vektor Ku dan Rong. Itu istilah saya. Masa saya mengajar mekanik kuantum di UKM. Ku dan Rong. Sebab saya tengok apa dia bra and cat ini. Daripada bracket sebenarnya. Jadi direct yang cipta istilah bra and cat daripada bracket. Sebab dia buat macam tu kan. Ini satu bracket. Dia pecah dua, dapat dua benda. Satu bra, satu cat. So orang lain tak tengok sejarah ni. Dia kata bahasa Melayu pun bra dan cat juga. Jadi saya tengok kata ini kurung ni kan. Ini kurung. Ini Hilbert. Ini hasil darab ke dalam. Kalau masuk fungsi sini, masuk sini, itu dia akan jadi kalau ada 3, boleh ubah 3. Ini hasil darab ke dalam. Jadi yang boleh buat macam tu. Ini direct. Ini lemahnya kita tak boleh pecahkan. Tak nampak macam ni boleh pecahkan. Ini boleh pecahkan. Okey, ini satu. Ini satu. Cantik. Ini darab ni jadi ni. Vektor ni, darab vektor ni jadi ni. Ini bra, ini cat. Ini Ku dan Rong. Dapat satu kurung. Dia cantum ke atau dia darab? Dia cantum. Darab lah. Bila darab, kita kena dekat kan. Bila dekat memang jadi macam ni. Cantik kan? Dua vektor. Vektor ini dual kepada ini, atau ini dual kepada ini. Dia darab kan. Dia dapat ni. Baik, ada satu lagi uji kaji yang begitu berpengaruh menerbitkan mazhab ni, ialah untuk menjelaskan benda yang timbul selepas datang teori kuantum. Uji kaji telah dibuat sebelum teori kuantum, tapi hanya dibuat untuk gelombang. Kita buat 2 liang pada screen atau play, dan kita tembak yang zarah biasa lah. Apa yang dapat pada screen atau clay di belakang tu, itulah gambar rajah yang pertama. Kalau ada 2 lubang, ada 2 bekas. Tapi yang menarik kalau buat dengan gelombang, pakai air ke letak dalam tempat air dan kocak-kocak air, dia ada gelombang. Dia lepaskan kawasan itu, dia akan dapat bukan 2 liang, dia akan dapat bekas siri belakang. Jadi gelombang tu sudah bercantum. 2 gelombang bercantum, dia menunjukkan gelombang yang begitu jelas, tak berapa jelas, dan paling jelas. Jadi itu dah dibuat oleh ahli fizik Perancis abad ke-18, 19. Ada benda yang menarik juga. Bila datang hipotesis dalam teori kuantum bahawa zarah juga boleh jadi gelombang, dia ada orang buat lagi sekali benda ni. Guna elektron, guna zarah yang kecil. Dulu bukan guna zarah atom, zarah yang kecil-kecil, dia hancur-hancurkan. Ini tak cukup lagi. Dengan ada timbul teori atom ni, dia boleh ciptakan zarah elektron ke apa ke, tembak. Jadi yang rajah yang ketiga ni, guna
elektron, dia dapat macam gelombang. Maknanya uji kaji ni tak disangka-sangka, tak boleh buatlah macam mana pun dia tak dapat seperti zarah klasik. Ada dua liang, kita tembak elektron, dia akan dapat rajah ketiga itu. Penjelasan dia macam mana? Penjelasan dia bahawa rajah yang keempat itu, bahawa elektron ni sudah bila dia jumpa liang tu, dia berubah jadi gelombang. Sebelum jumpa liang masih zarah, jumpa liang tu dia berubah jadi macam ni, dekat-dekat dengan liang tu dia berubah. Itu dah satu penemuan yang mengesahkan andaian de Broglie lah, itu saja. Kenapa? Tapi yang menakjubkan lagi ialah bila kita cuba dalam uji kaji ni, kita cuba tengok sukat zarah mana masuk lubang mana, zarah mana masuk lubang mana. Mana kita nak tahu zarah ni dia pergi lubang ni, zarah ni pergi lubang ni, okay, dia bercantum macam mana. Kita nak tahu detail lah. Jadi kita tutup satu liang, masuk tembak elektron lagi, memang dia dapat satu garis saja. Maksudnya dia tak jadi gelombang. Dengan satu liang dia tak jadi gelombang. Pasal dia tak boleh interact dengan siapa-siapa lagi kan. Bila buka je, dia balik jadi gelombang. Kalau kita tak tutup, tapi kita letak satu alat untuk mengikat, melihat zarah itu masuk lubang mana, zarah ni pun berubah juga. Macam dia tahu kita sukat dia, kerana dia berubah. Itu yang selalu dibuat dalam mak-mak. Jadi itu saya ada catat kat situ. Muka surat berapa? 8. Kalau seorang mau mengetahui elektron mana masuk liang mana, dengan meletakkan pengesan pada sesuatu benda pada kedua-dua liang, maka pola gapelan itu istilah interference atau berlawan, istilah akan berubah. Maknanya tak seperti dulu. Kalau dulu begitu, katalah bentuk dia macam raja 4. Bila kita buat yang tadi itu, dia berubah, dia tak sama dengan ni. Maknanya ada sesuatu yang berlaku. Walaupun masih lagi ada bentuk gelombang, maknanya dia bukan ada dua bekas saja. Dia ada beberapa yang lain, tapi dia tak berapa jelas, tak terang. Perubahan ini tak dapat dijelaskan dalam teori kuantum sampai hari ini. Dan inilah yang menyebabkan Feynman kata tak ada siapa dalam dunia ni faham teori macam teori kuantum. Maksudnya teori kuantum sekarang ni tak mampu menjelaskan benda. Jadi semua 2-3 benda ini yang terkenal ini menyebabkan timbul macam-macam mazhab ini, tafsiran semata waktu untuk menjelaskan fenomena yang pelik ini. Jadi saya jumpa satu madah sajak D.H. Lawrence, cantik saya rasa. Novelis dia boleh buat sajak berkenaan dengan kuantum. D.H. Lawrence terkenal kan, novelis, terkenal.
dia sempat merakamkan, dia kata, aku suka teori, terjemahan saya ni, aku suka teori kenisbian dan teori kuantum sebab aku tak faham teori itu. Dan teori itu membuatkan aku rasa seolah-olah ruang ini berganjak-ganjak. Bak hangsa, ini hangsa ni angsa lah ini. Tapi saya pakai hangsa untuk yang lama sikit. Bak hangsa yang tak boleh diam. Ini kalau dalam air kan, hangsa di mana pun nak diam kan. Tengok sana sini. Maknanya dia punya persepsi dia tu bandingkan benda tu dengan teori kuantum dan teori kenisbian. Enggan duduk tetap dan disukat, dan seolah atom itu bertindak mendadak. Tadilah bila kita sukat tadi, dia jadi lain. Sentiasa berubah fikirannya. Atom tu ada fikiran. Boleh berubah. Dia tahu bila orang sukat dia. Maknanya sajak ini hebat. Dia menghayati benda-benda yang kita cerita dalam tadi. Bila dia buat, bila dia buat sajak? Tak ada tahun pun. Sini petikan daripada work of D.S. Lawrence. Agak tahun 50-an. Ini yang terkenal, Lawrence di Arabia. Lawrence di Arabia. Ini dipanggil memanusiakan sains. Mengajar sains tapi bawa saja. Kan? Boleh meminatkan sesetengah pelajar agak semua. Semua pelajar tengok saja, dia dah lari dah. Memang menakutkan lagi kan. Jadi ada setengah pelajar dia suka benda ni kan. Okey, ini satu lagi yang Mikio Kaku ni yang selalu keluar dalam TV. Jadi dia ni ahli fizik teori tapi dia pandai buat mensensasikan benda menerusi TV. Ada kata-kata dia yang saya jumpa menarik. Kata dia apa? Justru seringlah dinyatakan bahawa semua teori yang diusul di dalam negara ini, maksudnya Amerika, yang paling bodohnya teori kuantum. Malahan setengah pihak berkata satu-satunya benda yang sedang dijangkau oleh teori kuantum inilah buah yang betul tidak tersoalkan. Maknanya tak ada benda dalam teori kuantum ni yang orang tak boleh persoalkan. Keluar je kesimpulan dia, mesti ada orang persoal. Itu satu kata-kata yang bagus daripada orang dalam bidang itu. Kalau tadi orang di luar. Gelman ini pemenang hadiah Nobel dengan apa, teori kuark gitu. Ini dia apa, rasa kesal lah dengan kebanyakan orang sekarang masih percaya kepada tafsiran Bohr itu yang dia kata Niels Bohr berjaya membersih otak seluruh generasi fisikawan kepada memikirkan yang kerja mentafsirkan mekanik kuantum sudah beres dilakukan 50 tahun yang lepas. Dia rasa sesal lah, tak ramai orang yang masih nak attack isu pada zaman dia lah, tahun 60-an. Itu sambutan teori kuantum ni pada peringkat yang kita kata kemanusiaan lembut. Yang berat, yang satu contoh yang berat ialah sambutan daripada ahli falsafah yang bukan bidang dia. Bukan bidang mekanik kuantum. Tapi dia begitu terpanggil kerana isu kenyataan tadi. Tiap teori mesti mewakili kenyataannya. Kalau kita tak boleh, kalau mengikut tafsiran Bohr ni, sehingga mesti memaksa orang, sebenarnya kita bukan nak mengetahui keadaan sebenar. Nak buat apa ilmu tu?
begitu ya. Tujuan kita bukan nak tahu benda tu sebenarnya. Jadi nak buat apa? Jadi dia rasa tak senang lah. So dia menyokong Einstein lah, seperti biasa, bahawa sains ini mesti mewakili kenyataannya atau berusaha untuk mencari kenyataannya, bukan hanya saja nak buat gambaran inilah dia yang menarik, tapi bila tanya tak ada hubungan dengan yang sebenar. Jadi dia banyak menulis. Saya cuba catatkan beberapa tulisan dia ni tentang mekanik kuantum. Tapi yang menariknya, tulisan dia ini baru dapat disangkal oleh kumpulan yang tak senang dengan dia, yang dapat disangkal tahun berapa? Tahun 96 baru. Maknanya canggih dia punya hujah dia tu. Kenapa tafsiran Bohr tu tak betul? Tafsiran Bohr tentang mekanik kuantum tu, teori kuantum tu tak betul. Lebih canggih dan sukar. Tapi oleh kerana dia bukan ahli fizik, jadi orang mencari-cari kesilapan dia dalam fizik lah. Akhirnya jumpa lah. Akhirnya jumpa dia membuat kesilapan dalam fizik. Tapi yang Einstein tu tak selesai, tak ada silapnya. Sehingga sekarang terserah kepada falsafah apa kita nak pakai. Nak pakai falsafah nyataisme ke atau bukan, Einstein. Okey, selain daripada itu, yang lain banyak saya catat ni ialah sambutan positif lah kepada teori ini, iaitu bila dah tengok berjaya masih nak perluaskan lagi kepada situasi yang lebih am. Dan ini yang ramai yang mendapat hadiah Nobelnya. Yang setengah tu kebanyakannya saya dah sebut dalam kuliah saya yang lepas, surat 10 itu. Kejayaan yang apa istilah saya pakai di sini? Kejayaan dalam kesuburan kalau saya pakai. Berjaya tapi kerana manipulasi matematik. Tapi akhirnya berjaya dan orang diberi hadiah Nobel dan sebagainya, sementara menunggu teori yang lebih baik. Mana dianggap bahawa ada kebenarannya sedikit sebanyak teori ini, walaupun manipulasi matematiknya begitu dipersoalkan. Yang saya catat di situ, tak terhingga, tolak tak terhingga mesti dianggap sama kosong. Kemudian siri yang hanya sah dalam satu selang, yang bila datang satu masa kita anggap dia juga sah di luar selang itu, boleh manipulasikan supaya dia hilang. Itu banyak berlaku dalam bidang selanjutnya, dalam bidang kuantum. Dan inilah satu daripada dianggap benar berarti sebab kita boleh sebab dia reka, kita boleh buang. Macam tadi dia jumpa tak terhingga, tolak tak terhingga. Macam mana nak suruh jadi kosong? Pasal dia nak kosong. Jadi dia reka benda. Dan itu dipanggil istilah dia penomaran semula. Direka agak canggih. Jadi bidang baru pula. Jadi bidang baru dengan topologinya apa semua datang lagi. Boleh jadi kosong benda tu. Jadi yang ini pun tak hasil tambah yang sepatutnya mencapah. Kalau siri yang saya tulis di situ, siri ini hanya benar untuk X antara tolak satu dengan satu. Tapi ada masa datang, kita nak siri ini sama X sama dengan 2 lah.
Pakai juga, tapi kena menjustifikasikan. Boleh buang, boleh hilang benda tu. Cari benda lain yang mencapah lagi, masuk ke dalam, tolak, hilang, guna yang tadi. Jadi ini bidang ini agak besar canggih. Ini satu daripada benda yang menyebabkan bila datang teori baru yang benda ni tak ada, wah, seronok. Macam teori tetali tu, benda ni tak ada, tak berlaku. Jadi harapan yang besar bahawa teori ini lebih baik daripada yang sekarang. Okey, apa lagi? Yang kedua tentang mengumpul zarah-zarah yang begitu banyak. Dalam catatan saya, dalam kuliah saya lepas tu ada beratus kan, 200 lebih zarah. Nak mengelaskan ini menggunakan matematik simetri. Jadi berjaya dalam kesuburan juga yang itu. Sebab mengikut Penrose, sebaru jumpa minggu lepas, dia kata kalau kita pakai pengelasan yang ada sekarang ini, ahli fizik terpaksa mencari 17 pemalar yang tak boleh didapat daripada teori itu. Kena cari cara lain untuk menentukan pemalar ni berapa nilai dia. Jadi sekarang ni dianggaplah nilai dia sekian. Yang satu lagi Smolin itu saya baca juga, dia kata sebenarnya ada 20 pemalar yang disebut sebagai model piawai atom. Model piawai atom ini nampak cantik, tapi dia kata sebenarnya kita memerlukan 20 pemalar dalam tu. Jadi teori macam ni tak bagus. Buat sementara boleh pakai lah. Jadi Smolin juga menyenaraikan beberapa cabaran yang setengahnya memang ada dalam buku saya tu. Yang terkenal itu gabungan TQ dengan TE ni memang terkenal. Cabaran yang kedua juga saya ada sebut dalam buku saya, pengukuhan landasan TQ. Maknanya katalah kita terima TQ sekarang ini sudah betul, tapi apa dia aksiom yang boleh diterima? 99% ahli fizik menerima aksiom itu, atau tafsiran dia itu 90% bersetuju. Apa dia? Mencari tafsiran baru lah. Yang 29 ni semua tak jadi. Mencari tafsiran. Atau kata dia, buang teori kuantum ini, buat yang baru, teori baru. Itu cabaran yang besar yang kedua. Yang ketiga yang saya dah sebut tadi, penyatuan ratusan zarah tadi, sebut tadi. Yang keempat yang masih belum berjaya, zarah dengan daya ini. Zarah dengan daya ini masih belum berjaya disatukan. Yang kata berjaya dalam kesuburan itu menyatukan zarah sahaja. Daya-daya ini banyak lagi yang belum. Yang kelima yang saya sebut tadi, dan yang keenam yang telah disebut dalam teori Einstein dulu, saya sebut dulu, bahawa 95% alam ini isinya adalah jirim dan tenaga yang tak ada siapa tahu. Hanya 5% saja yang sibuk membuat teori tentang 5%. 95% ni tak boleh buat teori sebab tak tahu pun. Yang tahunya benda tu ada. Apa dia panggil? Jirim gelap, tenaga gelap. Jadi ini dianggap satu cabarannya amat besar. Satu caranya ialah menghilangkan jirim ini. Mana jirim ini sebenarnya tak ada. Ada tu sebab mengikut teori Einstein. Kalau kita dapat buat reka teori baru, tak timbul ni macam yang tadi lah. Tak timbul adanya jirim ni, yang jirim gelap, tenaga gelap ni. Jadi teori itulah yang patut nampak boleh diselesaikan lah setakat inilah.
saya tulis dulu, teori graviti kuantum. Ini usaha untuk menyatukan, untuk mengkuantumkan teori Einstein lah. Jadi yang barunya dulu diusahakan semasa Einstein dulu masih hidup, diusahakan, ada saya catat di sini, dengan oleh Clauser dan Klein ni, dia hanya, kalau dulunya ada 4 matra, masuk 1 matra lagi jadi 5, diharapkan boleh selesai lah. 4 tu untuk teori Einstein. Teori kuantum masuk 1 lagi 5. Jadi dalam matra 5 diharap boleh menyatukan teori kuantum dengan teori Einstein. Itu yang cuba dibuat oleh zaman Einstein lagi, tapi Einstein pujilah memang ini bagus, tapi ternyata gagal. Yang terbaru timbulnya bila datang mekanik kuantum. Masa tu mekanik kuantum belum ada. Bila ada datang teori kuantum ini, datangnya benda-benda baru, konsep baru yang boleh dipakai, dia cuba pakai lah. Jadi yang paling berjaya memakai teori kuantum dalam bidang teori Einstein ini ialah Hawking dengan Penrose. Tapi itu pun sekejap lah, berjaya sekejap. Lepas tu tahun 80-an dia mati lah. Ada masalah yang tak dapat diselesaikan. Jadi Penrose menganggapkan bahawa apa yang berlaku sekarang ini dalam bidang kosmologi ini ialah semuanya bersifat spekulasi lah. Sebab ambil teori kuantum yang menarik dan cuba masukkan dalam teori Einstein. Jadi adalah benda baru datang lepas tu tak berjalan. Banyak yang bersifat macam itu. Dalam buku saya ni banyak menumpukan kepada isu kosmologi ni, khususnya tentang teori deguman besar. Implikasi daripada teori itu dari segi Islam di dalam yang sini, bukannya implikasi kelemahan teori dari segi dalamannya, tapi bila dimasukkan apa kita kata, pandangan alam yang lain daripada yang dipegang oleh ahli sains sekarang, itu pertembungan yang banyak berlaku. Jadi teori deguman besar menjadi perkara yang panjang lebar saya jelaskan dalam kritikan saya ini. Saya tak paparkan lagi di sini. Saudara boleh melihatnya dalam buku itu. Tapi teori deguman besar ni sudah menjadi macam teori evolusi. Begitu ramai orang bersetuju. Jadi menjadi satu keberanian yang luar biasa lah di kalangan ahli sains nak membuat nak menentang teori ini. Dan kita patut
juga mendapat kekuatan, orang Islam dapat kekuatan daripada kumpulan yang kosmologi yang di UK itu, kumpulan yang membuat protes. Yang saya ada catatan dalam kritikan itu, seramai berapa 30 orang lebih ahli kosmologi di UK memprotes bahawa mereka tidak mendapat layanan yang sewajarnya, kerana permohonannya untuk membuat pendidikan yang menentang teori deguman besar. Jadi peruntukan tak diberi. Biasa di mana-mana macam itu. Tapi itu patut menjadi kekuatan kepada umat Islam untuk memberanikan diri memikirkan teori alternatif kepada deguman besar itu. Di Malaysia ni buku-buku daripada Harun Yahya begitu laku tentang deguman besar ni. Ada tak sejarah kita yang boleh menulis kontra daripada itu? Ada tak penerbit nak menerbitkan? Itu menjadi masalah. Setelah begitu banyak buku yang menyokong teori ini dan mendapat jualan yang hebat. Saya dah cuba dengan Sabah ni tahun lepas, tak dapat. Sekarang saya cuba beritahu Zaidi, kata waris dia, adik dia. Dulu saya tak hubungi Zaidi sebab saya tak tahu. Saya tak tahu Sabah ni ada hubungan Zaidi. Adik dia. Oh, lain mak. Beberapa minggu lepas saya ada hubungi Zaidi, boleh tak dia bertanya kemungkinan Sabah ni menerbitkan sebuah buku yang kontra dengan buku terjemahan Harun Yahya. Tak ada jawab lagi. Ha? Ada market rasanya. Ya, dia tengah carilah ada market ke tidak. Okey. Seperti biasa, masalah yang besarnya bila kita nak menyatukan mekanik kuantum dengan teori keniscayaan ialah masalah masa. Masa ini dia yang memakan masa untuk melakukannya. Jadi dia dalam mekanik kuantum lebih misteri lagi masa berbanding dengan yang dalam teori Einstein. Teori Einstein dia cuma mengacau kita bahawa masa ni sudah tidak ada. Sebab masa mula-mula dalam teori Einstein itu masa yang teori keniscayaan istimewa tu. Itu nampak masa ni masih okey sebab dia bentuk dia macam tu kan. Betul ada prosedurnya. Maknanya masa ni walaupun disatukan, dia berbeza daripada ruang. Dia berbeza. Jadi kita masih merasakan masa ni memang satu kuantiti yang berbeza. Tapi bila di yang umumnya ini dengan ini sudah jadi macam itu. Sudah jadi macam itu. Masih tambah satu fungsi yang bergantung pada X dan T. Kemudian X kosongnya T, X1 nya sampai X4 nya yang X ni. Jadi dia dah bercampur. Kita tak boleh bezakan masa dengan ruang. Dan ini menggembirakan setengah orang. Setengah ahli fizik menggembirakan. Sekarang masa
Dengan ruang dah tak ada beza dah. Kita boleh lupakan. Buat apa-apa kita mahu. Masa dah tak ada. Tapi dalam mekanik kuantum tak boleh macam ni. Tak boleh. Sebab kita ada ketakpastian Heisenberg tu. Kita ada X ralat dalam jarak dengan ralat dalam momentum. Macam tu berkuat. Ini X saja, T tak ada. Maknanya dalam mekanik kuantum, masa ni memang berbeza daripada X. Kita boleh tunjukkan masa dengan tenaga. Jadi dia ketaksamaan begitu berbeza, mana masih terpisah walaupun masa dengan ruang ni tidak boleh dipisahkan. Tapi sebenarnya dia kuantiti lain. Kuantiti lain. Itulah yang menyebabkan ahli teori besar kita sekarang ini, nama dia Smolin itu, katanya yang tinggal beberapa orang di Amerika yang macam dia ni, sebab yang lain semua dah pindah kepada teori getali. Yang ini masih lagi dengan teori atom. Smolin ni, dia kata apa tu dia? Saya petik tu. Yang Hawking buat itu salah. Hawking buat tu memasukkan masa dalam teori Einstein itu, yang Penrose pun tak setuju, penyelia dia. Tapi Smolin ada memetik dua orang sarjana nama dia Lowell dan John ini, yang membuktikan secara lebih jelas lagi bahawa apa yang dibuat oleh Hawking itu mengambil masa menjadikan nombor kompleks dalam di sini masa jadi nombor kompleks supaya apa yang dia nak tu boleh berlaku. Itu tak betul. Dan malah dia kata apa tu, Smolin kata dia percaya bahawa dia guna istilah tu, dia mengajak sarjana ni baris nombor 13, mengajak sarjana mencari jalan, istilah terjemahan saya tu, untuk unfreeze, untuk menidak sejuk bekukan masa. Macam sekarang ni masa dengan ruang tu begitu dah tak boleh bergerak lagi, menyebabkan timbul masalah ini. Kalau boleh kita cari jalan, kita mencairkan masa keluar, walaupun dia masih lagi dalam ada hubungan dengan ruang, tapi kita boleh cair dia keluar sikit, dia beza. Tapi dia kata dia tak tahu cara dia. Tak ada siapa yang tahu lagi. Jadi memang masalah masa tu yang menyebabkan penyatuan teori kuantum dengan teori Einstein tak dapat berjalan. Jadi lagi sekali, ada benda yang kalau boleh kita buka kedai baru, isu ni tak timbul. Supaya isu ni tak timbul, kerana kita tak menyelesaikan dia, kita meniadakan masalah itu. Itu yang Smolin masih bercakap, kita menyelesaikan masalah itu, bukan nak meniadakan, menyelesaikan masalah itu. Tapi ada kumpulan lain kata kita membuka ruang baru supaya masalah itu tak timbul. Itu yang selalu berlaku dalam sains pun. Ada satu perkara yang menarik, saya catat di sini, saya baru jumpa, dan tulisannya pun dalam 2011. Ini orang kimia. Dia, kalau kita ada kawan-kawan kita dalam kimia, dia ada mentelaah ini. Ini tindak balas daripada kimiawan. Ada 3 orang penulis itu. Dia menulis tentang filosofi chemistry. Dia menceritakan bagaimana teori kimia, teori kuantum sekarang ni tidak cocok dengan apa yang berlaku dalam kimia.
Walaupun buku-buku kimia sudah banyak menulis, dia ambil yang baik-baik lah, yang nampak cocok. Tapi sebenarnya tidak. Banyak sekali tentang struktur molekul dan juga teori atom yang dipakai dalam kimia itu sebenarnya tak cocok dengan apa yang berlaku dalam kimia. Bahkan yang mengejutkan saya tentang jadual berkala itu banyak benda yang tak betul. Kalau guna teori kuantum yang sebenar yang ada sekarang ini, teori berkala itu kena baiki. Apa jadual berkala? Dan saya tak catat di sini tentang H2O. Menarik dia bincang H2O. Saya tak catat di sini sebab dah keluar. Tapi dia panjang lebar menceritakan H2O ni banyak benda yang boleh dipersoalkan. Yang selama ni kita anggap apa yang nak diislamkan, H2O lah. Satu contoh sama dengan 1 tambah 1 lah. 2 di mana-mana kan. H2O sama dengan air di mana-mana. Tapi dia berhujah ada kesilapan, ada benda yang boleh dipersoalkan. Dan yang besar, yang ini yang selalu dibawa oleh golongan yang terpesona dengan bidang ini. Maksudnya dia seronok dan dia anggap bidang ni semuanya dah betul. Iaitu isu konsep kerohanian, keinsafan, konsep agama dan metafizik. Yang sebab itu buku ni saya masukkan terserlahnya alam metafizik. Ini dalam bidang lain tak terserlah, tapi dalam bidang teori kuantum ni dia ada banyak masa terserlah, benda-benda yang tak boleh dijelaskan. Jadi dalam buku kajian tadi yang kita bincang dekat awal tadi, banyak benda yang kita rasa ada sesuatu yang tertinggal teori yang Einstein kata apa boleh ubah tersembunyi. Itu ada, kita rasa macam ada hubungan dengan suatu konsep keinsafan yang baru atau kerohanian yang baru yang tidak terbawa oleh teori. Dia hanya menyerlahkan tapi tidak. Dia kupas tentang teori-teori fizik yang ada sekarang ini ialah kerana kelemahannya tidak mampu membawa konsep keinsafan atau consciousness ini, yang sebenarnya itu isu besar. Dan yang menariknya yang saya petik di sini daripada buku Shadows of the Mind ini, dia memberi takrif baru tentang consciousness atau keinsafan ini. Itu sesuatu yang tidak boleh tidak ada rumus. Selagi benda itu ada rumus, itu bukan keinsafan. Dan banyak benda tak boleh diselesaikan menerusi rumus. Dan contoh yang sentiasa diberi ialah tentang menyusun tile. Itu benda yang konkret, yang semua orang pakarnya boleh susun, tapi saya rumus tak ada. Jadi itu hanya keinsafan atau kesedaran pakar itu saja yang menyebabkan lahirnya benda itu. Jadi dalam sains dia kata banyak benda yang macam ini sepatutnya ada. Jadi ilmu yang tidak mengakomodasi keinsafan, ini ayat saya, adalah ilmu yang tidak lengkap. Ilmu yang tak lengkap. Jadi kalau Einstein, ilmu tak lengkap kerana adanya boleh ubah tersembunyi. Itu satu. Yang kedua kerana atom tu boleh ada telepati tu. Itu tak boleh.
Maknanya sesuatu teori itu tak betul. Ada benda yang tak lengkap dalam teori, menyebabkan lahirnya benda yang boleh berlaku yang sepatutnya tak berlaku. Prof, bukankah insaf dengan sedar yang lain sebenarnya? Betul lah tu. Saya nak popularkan insaf tu. Bukan sedar. Bukan sedar. Kita boleh sedar tapi tak insaf. Ya, betul. Tapi yang dimaksudkan oleh Penrose, kesedaran atau keinsafan? Bukan realization, tapi consciousness. Jadi saya nak bezakan yang realization dengan consciousness. Jadi consciousness selama ni kita pakai kesedaran atau kesadaran. Mungkin itu lebih sesuai untuk realization. Bukan consciousness. Sedar benda, ada benda. Kita sedar je tapi kita tak insaf kan. Keinsafannya lebih dalam lagi. Tapi gagal memenuhi sebarang al-Khwarizmi mungkin sesuai dengan kesedaran. Yalah, ini dia takrif Penrose lah. Ya, Tapi dia tak pakai istilah realization, dia pakai consciousness. Mana penyusunan Jubain tu boleh direalisasikan oleh pakar dia. Tapi nak terbitkan rumus supaya boleh dikomputerkan tak boleh. Itu dia consciousness dia kata. Jadi dia kata dia nak libatkan consciousness ataupun dia sedang membina ilmu yang membawa consciousness. Manusia ataupun benda lain yang dalam alam. Tak ada manusia. Dia ada tim dia daripada dua orang tu daripada bidang neurologis. Neurologi maknanya melibatkan orang psikologis dengan perubatan. Baru dia percaya boleh buat teori itu. Tapi sampai sekarang tak berjaya. Dia dah cuba buat tahun 80-an. Terbit 3 buku je. Tak, buku tak ada lagi. Saya tengok paper dia ada lah. Makalah dia ada. Tapi buku belum. Dia ada dua Penrose yang terkilan bila kita baca buku dia terakhir. Satu tentang ini, tak ada orang yang nak menyambut. Yang keduanya sebenarnya itu yang pertamanya. Teori dia lah, teori twister tu. Tak ada orang menyambutnya. Bila dia tengok bila dia tengok penerbitan di Amerika, ada saya catat kat sini, tak catat. Tahun 2002 itulah. Penerbitan dalam bidang pengkuantuman ini. Kaedah twister je ada satu je. Yang lain semua tertali dengan pengkuantuman graviti. Jadi dia sedih lah. Dia kata baru-baru ni siapa Edward Witten jumpa dia untuk nak ya, itu satu perkembangan baru lah. Apa dia kata? Dia catatkan dalam buku dia kata mungkin Witten boleh mengubah lah. Witten. Masa Witten ni dah dianggap God, dia kata. Apa yang dia kata semua orang percaya. Dia Yahudi. Orang tak persoalkan. Dia kata ada Smolin pun dia ada sebut. Dia kata sampai kepada KUS ni bila ada timbul masalah, akhirnya ayat dia apa Witten kata. Dia kata susah masyarakat fizik macam ni, kata dia. Anggap Witten tu lah penyelesai dia. Macam orang Islam dengan hargai. Kalau dia cakap. Jadi kehebatan Witten. Okey, kita pergi pada tadi kita banyak bincang tentang sebenarnya orang bekerja dalam bidang ini, tapi dia skeptis dan kritis. Orang yang bekerja dalam bidang. Ada yang satu kumpulan lagi tu ialah orang yang sebenarnya tidak sangat bekerja bidang ini, tapi dia
prihatin kepada implikasi kepada teori. Jadi itu saya tulis itu Sarjana T.S. Barat. Banyak yang bukan kerja dalam bidang ini, kebanyakan ahli falsafah Kristian. Dia ada seorang yang memang ahli fizik teori yang terkenal, profesor di Cambridge University tahun 80-an. Kemudian dia mendapat hidayah, letak jawatan, pergi belajar di seminari, jadi tokoh agama Anglican di England, dan masih banyak menulis tentang mekanik kuantum dan Kristian. Tapi tulisannya banyak jenis bukil lah. Maknanya dia menggunakan teori kuantum ini untuk memperkuatkan kepercayaan Kristian. Tidak ada pertentangan antara agama dengan sains ini. Ya, ada buku terbaru saya baca, dia menegakkan Trinity menggunakan dualisme dalam mekanik kuantum. Maknanya Trinity ini bukan konsep yang susah nak faham. Kita boleh faham tentang zarah boleh dua sifat, dualisme dan gelombang. Apa salahnya Trinity? Ya, dia nak mempertahankan benda yang dah ada sekarang. Jadi buku dia yang berkenaan dengan yang saya anggap sebagai fizik Kristian lah setakat ini. Pada dia ada 5 buah buku, saya baca baru 2. Saya baca Quantum World, yang 2017 ni saya tak baca. Kita boleh cuba dapatkan yang 2017 ni, Exploring Reality Between Science and Religion. Tapi saya rasa kita di situlah, dia tidak kritis kepada teori kuantum ini. Dia mengiyakan dan memberi kekuatan kepada tapi ramai ahli teologi yang menentang teori kosmologi sejak keluar buku Hawking tahun 87. Buku Hawking, Brief History of Time tu. Ramai tiba-tiba tahun 89, 90 tu ramai saya terbaca orang yang saya belum pernah dengar nama dalam bidang teori kuantum lah. Tapi dia mengkritik menggunakan ajaran Kristian lah. Bagus, yang tak berlaku dalam Islam. Yang mana dia tahu, dia baca misalnya Hawking kata teori dia bila dia masuk time ni sebagai nombor kompleks, didapati alam ni tidak bermula dan tidak berakhir. Jadi dia marah lah tu. Jadi bertentangan dengan ajaran Kristian. Jadi dia baca benda tu, dia baca dan cuba faham dan mengkritik teori itu. Jadi tokoh-tokohnya ada saya sebut dalam buku ini. Penentang ahli kosmogoni kuantum yang dimulai oleh Hawking. Memang Hawking yang memulakan benda ini, memasukkan teori kuantum kepada bidang dia pakai masuk sajalah. Dari segi dimensi apa semua dia tak kira, pakai masuk saja. Misalnya masukkan teori kuantum dalam lohong gelemak itu, apa akan jadi? Jadi banyak cerita dalam tu. So buku tu bentuk popular. Tak, yang teori sebenar pun macam tu. Dia dapat terbit teorem apa semua, tak ada masalah. Dia dapat terbit teorem apa ni misalnya. Itu yang Penrose kata, ini semuanya spekulasi. Mana tak berapa lama dia sendiri mengaku silap. Buat yang baru lagi. Macam tu lah. Tapi diterbitkan, bukan dalam bentuk buku popular, memang makalah ilmiah. Okey, jadi kurang daripada banyak perkara yang berlaku tu, maka yang saya tulis itu kedai baru TQ. Kedai baru TQ ni ada disenaraikan oleh Smalley
yang saya catat di sini, dan juga Penrose. Yang paling banyak terlibat orang dalam tu ialah apa dia, yang jelas ni memang teori tadi, tapi saya tak nak timbulkan lagi. Tapi ada satu bidang nama dia gravity quantum gegelok, loop quantum gravity. Yang ini mengandaikan alam semesta ni diskrit, tidak selanjar, bukan manipul yang selanjar, tapi diskrit. Ini Penrose suka lah sebab boleh masuk twister dia. Twister ni kan benda yang diskrit. Jadi ini agak ramai masuk di sini, tapi tidak semaju seperti dalam teori itu tadi. Yang kedua, teori Lol Ambion yang saya sebut tadi, ada benda yang konsep baru sama sekali, yang nak lari daripada masalah masa ni. Ni dua orang ni dia attack ni tentang masa dalam teori kuantum ni mesti dibina supaya dia boleh tidak terikat seperti yang sekarang. Yang satu lagi teori set penyebab, nama dia. Ini dia menumpu kepada dia tak puas hati dengan teori dalam mekanik kuantum dan juga teori Einstein mengatakan tidak ada penyebab kan. Benda sebab musabab ni sudah hancur. Boleh berlaku walaupun tak ada sebab dia. Ini biasa dipetik oleh orang-orang yang minat dengan mengatakan apa nama untuk digunakan dalam menjelaskan apa tu mukjizat. Tak perlu sebab. Jadi dia guna teori kuantum dan juga teori Einstein, bahawa ada benda yang berlaku tapi tidak perlu sebab dia. Maknanya sudah berubah kerana konsep masa tadi lah. Benda yang berlaku tu boleh jadi timbul sebelum ada penyebab. Semuanya kerana masa yang menimbulkan sebab musabab tak berlaku ni, kerana konsep masa dalam teori kenisbian dan teori kuantum ni sudah demikian sifat dia. Dan tadi saya dah sebut yang teori twister Penrose. Dan satu lagi yang jauh lebih canggih lagi daripada yang lama-lama itu, yang dibuat oleh Perancis, nama Connes itu, Connes. Ini lagi tak ada orang yang terlibat ini. Ini mengandaikan bahawa geometri ini bukan lagi seperti geometri yang Riemannian apa semua ni, dia tak boleh pakai. Buat geometri yang baru sama sekali, yang dia panggil geometri yang tidak kalis tukar tertib. Mana unsur dalam tu, ini dipengaruhi oleh mekanik kuantum lah. Unsur dalam tu AB tolak BA itu tak kosong dalam geometri. Jadi ini beberapa kedai baru lah. Tapi yang paling lakunya, sampai buku Small itu mengatakan di Amerika sekarang sudah tidak ada universiti yang melayan profesor nak buat tentang atom. Universiti yang besar-besar, yang hebat-hebat, semua pergi kepada Tetani. Jadi ada saya tulis di situ, daripada 130 buah makalah yang diterbitkan tahun 96. Jadi saya petik daripada buku Penrose, dia tengok 130 makalah dalam bidang pengkuantuman ini. 70 daripadanya ialah berkenaan dengan Tetani. Itu tahun 96, mana 15 tahun yang lepas. Mana sudah lebih daripada separuh. Yang lain tu pecah-pecah. Itu saya kata dia pecah-pecah. Satunya berkenaan dengan twister, 5 berkenaan dengan ni, 6 berkenaan ini. Yang kedai-kedai tadi tu tak banyak. Jadi di Malaysia ni
gunakan teori kedai-kedai baru ni pilih apa. Jangan pergi atom sajalah, pokoknya buka kedai runcit ke kalau tak nak supermarket. Tali Gerai supaya tidak nampak ketinggalan sangatlah. Jangan tinggalkan, sebab nak membuat pendidikan dalam teori tertali memang kena menguasai teori atom. Jangan kata hapuskan teori atom, pergi tertali, tergantung semua. Jadi brain atau pergi, kalau nak pergi pada Twister Penrose lah. Okey, dan lagi sekali yang menarik, saya dah sebut tapi saya tak ingat beberapa perbincangan lepas tentang adanya penipuan ilmu ini. Jadi ini saya cuba gali, saya jumpa balik sebab dia dah lama, tahun 96. Ini pernah menjadi satu isu besar, terbit dalam hampir semua warkah berita persatuan matematik pun keluar, persatuan fizik keluar, di US lah. Kita sini tak ada siapa tahu agaknya. Jadi orang yang terkenalnya ialah profesor fizik di New York University ni dalam bidang mekanik kuantum. Nama dia Alan Sokal, bangsa apa tak tahu. Tapi dia nak uji tengok masyarakat di Amerika ni sejauh mana terdidik dia dalam pelbagai ilmu ni. Jadi dia reka satu makalah dia tu, boleh baca tu makalah dia tu, Transgressing the Boundaries Towards Transformation Hermeneutics of Quantum Gravity. Tajuk dia pun dah menakutkan. Tapi dalam tu dia nak menceritakan bahawa teori atom ini dengan begitu canggih, semuanya ciptaan teori itulah, teori postmodernism. Jadi dihantar kepada majalah yang agak top lah dalam bidang falsafah ni. Dia pun terkejut, dia terima publish. Masa tu tahun 90-an tu memang tengah menggelegak antara postmodernism ni dalam bidang ilmu, sebagai ilmu. Jadi lepas tu dia rasa tak senang, dia hantar surat kepada editor. Dia kata ini semua penipuan. Dia bukan. Itu dia kena. Lepas tu tak kena dia, lepas tu kena editor newspaper. Itu yang jadi polemik ni. Nak menguasai semua satu hal. Ya, siapa yang orang bidang falsafah dalam yang orang dalam bidang postmodernism yang faham tentang mekanik kuantum, mungkin susah. Jadi dia tengok jargon dia, cantik dia semua. Wah, bagus. Kan macam apa yang ekonomi kita. Siapa yang nak faham? Tapi bila tak faham, tengok hebat, publish. Tapi UKM panggil. Iyalah, bukan UKM saja. Bukan UKM saja, dia publish dia kat Canada banyak. Kita tengok, USM hebat. Tak faham tapi nampak membawa sesuatu, publish. Macam tu lah. Jadi saya rasa ini masalah dunia akademik lah. Dalam saya mencari ni, tiba-tiba saya terjumpa satu tokoh yang lagi hebat rupanya. Yang dia ni sebenarnya bagus, dia mengaku. Dia terbit satu, lepas tu dia mengaku, dia cerita semua ni rekaan dia semua. Ada seorang ni, nama dia Jan Hendrik Schön, ini Jerman. Menerbitkan 28 buah makalah dalam Nature, Science and Physical Review. Physical Review ni memang hebat. Antara tahun 2000 hingga, saya ingat silap ni 2001, takkan banyak tu. Salah, silap. Ke 2009 kan. Pokoknya dalam masa 10 tahun lah. Takkan masa setahun dapat 28 buah. Silap lah. Pokoknya, tapi yang pentingnya 28 buah ni, dan dia banyak menang hadiah pula. Bukanlah hadiah Nobel lah, tapi hadiah
Hadiah besar. Hadiah universiti ke apa ke. Kan? Jadi dia disenaraikan sarjana yang paling banyak menerbitkan karya. Tapi rupanya dia tipu juga. Tak tipu apa? Dia tipu apa? Konten dalam makalah tu. Makalah tu dia jumpai orang. Bukan dia tak mengaku. Lain sikit. Bukan dia ambil artikel orang untuk Tak. Dia ambil lah, tapi dia pandai mengolahnya. Pandai mengolah. Kita tu dia hebat tadi. Kita tak tahulah. Kita sekarang 50 tahun. Kalau tak buat, Ini 28. Kita sini saya tengok ada sampai 60 buah makalah setahun. kalau tak buat bodoh. Bukan itu saja. Saya tengok tajuk dia, ubah satu perkataan dia dapat makalah lagi. Lebih pula. Terbit lagi. Sebab majalah kita dalam dunia ni puluhan ribu sekarang. Siapa nak ikut? Dia hantar ke Romania dapat, hantar ke Bulgaria dapat. Tajuk dia tengok satu perkataan je beza. Teruk. Tapi 60 buah setahun. Jadi UKM, saya tengok UKM. Saya menyusun sebab saya nak terbitkan dalam warta berita ni. Penerbitan sarjana kita. Okey, mungkin ramai lagi yang macam ni. Ini yang dapat, jadi kita kena upaya ke apa ke. Cakap tentang penipuan ni di Malaysia ni, penipuan ilmiahnya semasa saya bekerja dulu lagi sudah berlaku. Iaitu menipu ijazah. Bukan menipu penerbitan. Itu zaman orang dapat PhD hebat kan. Sekarang dapat PhD dah tak hebat. Zaman tu dapat PhD sudah hebat. Jadi dia tipu ada PhD. Bekerja sampai naik Profesor Madya, barulah pendaftar minta sijil. Sebelum tu tak minta. Bila nak ada promosi baru dia minta sijilnya. Habis produce. Minta senyap. Dah sah dah dapat jawatan dah. Minta senyap. Lama-lama saya kata hantar ke universiti yang dia pelajar dapat PhD. Pendaftar pun hantar ke universiti kan. Sampai surat mari memang dia gagal. Memang dia belajar kat situ tapi gagal. Itu satu. Maknanya menipu ijazah ni memang banyak di Malaysia. Sekarang banyak menipu ijazah. Ijazah betul tapi ijazah beli. Jadi penipuan kita peringkat lain lah. Ini peringkat yang canggih ni. Canggih. Jadi kita harap tak berlaku di tempat kita. Saya saja nak sampaikan ini. Diharap kita jumpa dua minggu lagi ya. Yang terakhir. Ya. Kita akan bincang isu ni dalam dunia Islam. 25. Ya, 24 baru ada kita pembentangan tu. Oh. 25 bentang kat sini. 26 ada program dekat Salam. Oh ya, okey. Terima kasih banyak. Kalau ada Kita sokal je. Saya rasa dia bukan cuba-cuba tau. Sebab kalau tadi saya cek dalam tentang ontologi dia. Teori fizik bukan menjelaskan tentang benda, tapi menjelaskan tentang benda seperti yang kita mahu. Ya. Tapi isu dia ni dia tipu. Dia kata benda ni ialah ciptaan teori ni mengikut memenuhi kehendak postmodernism. Itu memang seperti postmodernisme. Tapi saya ingat dia tak keluarkan bukti. Saya ingat itu memang seperti postmodernisme. Iyalah, tapi isu dia tunjukkan dia mengaku yang dia tu teori tu yang dia tulis tu semuanya tipu. Dia tak ada bukti menunjukkan apa yang dia cakap tu betul. Nak tulis boleh saja. Yalah, dengan inspirasi dia dekat situ. Tapi dia tak cuba nak semak
Tak, dia sengaja buat. Dia nak uji tengok. Dalam Wasam yang saya beri pun dia ada kata pasal isu tu. Oh, buku tu tak sampai lagi. Dia ada mention waktu tu, waktu perang sains dekat Science War, antara ahli pasal modern dengan ahli sains. So dia ni beda dengan kritikan ahli pasal modern terhadap sains. So dia pun ada kritik tu hantar. Sebab dia tengok macam ahli pasal modern tu, dia akan guna apa-apa opportunity nak kritik pada sains. Dia publish tu artikel tu. Lepas tu dia bukan kata tak tanggap apa, dia memang kerja tu bongkarkan yang dia apa tu dia buat benda tu dekat itu kisah dia. Baca WhatsApp lah yang dalam buku dia tu. Tak sampai je. Buku tu saya tengah baca tentang teori evolusi. Yang dia tu punya marah orang Islam tak sokong teori evolusi. Ini miskawin punya. Tak sampai lagi. Miskawin punya. Dahsyat. Miskawin bukan yang Darwin. Miskawin lebih awal revolusi daripada Darwin. F1 Islam ni. Prof, tanya tentang apa ya? Ada yang menarik. Prof tulis kat sini tentang resaphism. Oh ya. Resapion. Resapion dengan resaphism. Resapion tu nama zarah yang mewakili apa-apa yang berlaku dalam mekanik kuantum. Sebab dia saya dapat turunkan ke bawah lagi bahawa persamaan Schrödinger itu bukan yang asas. Turun bawah lagi didapati dia memenuhi satu persamaan resapan. Jadi kalau ada persamaan resapan, dia mesti ada zarah dia. Zarah apa yang meresap? Tak boleh, dia bukannya gerakan Brown. Jadi saya kata bagi nama lah resapion. Sebab selama ni orang kata persamaan Schrödinger itu adalah persamaan resapan. Memang bentuk dia persamaan resapan, tetapi dia onslaught. Jadi meresap apa? Dia kompleks. Perkali resapan dia pun nombor khayal. Jadi tak boleh. Jadi saya cari jalan supaya dia memang jadi persamaan resapan. Sama resapan biasa, dia macam dalam teori Fourier. Ini untuk kes yang bukan relativistik lah tak? Bukan. Kalau yang pakai yang relativistik tu boleh turunkan untuk. Tak buat, saya tak buat. Dia perkembangannya macam mana? Dah cuba resapion dengan kumpulan. Dia jadi satu tafsiran baru gitu je lah. Masih lagi. Menarik kan? Mana cuba? Ada dah terbit je lah. Dia lebih kurang teori bom. Tapi teori bom dia tak pergi pada resapan. Mana boleh anggap apa yang saya buat tu memang pemboleh ubah tersembunyi lah. Mana lebih bawah lagi, turun ke bawah lagi, dia dapat persamaan resapan. Yang kali ni tak kompleks lah. Tak ada lah, memang resapan biasa. Prof, apa yang dimaksudkan dengan Al-Khawarizmi ni? Ada rumus dia. Ada rumus dan ada boleh dikira mula dengan 1, lepas tu kira 2, kira 3. Ada XN dalam sebutan XN sebelumnya lah. Ada tata cara untuk start sampai habis. Ada satu cara dia. Ya. Kalau ada tu, kalau macam atur Jubin tadi, X1 nya mungkin letak kat penjuru sini. Lepas tu X2 ni letak kat mana? Kalau ada rumus dia boleh lah. Suruh komputer buat je lah. Tak ada. Susun. Susun. Maksudnya teori algoritmi. Memang dia buktikan tak ada algoritmi. Itu yang mahalnya. Bukan sekadar mungkin tak ada. Dia buktikan tak ada. Tapi yang Pedros.
Maksudnya ada beberapa cara. Ya, dia dah boleh susun masa tu je. Masa bila je. Dia lagi tak boleh buat rumus kan. yang buat benda tu lagi tak boleh buat rumus. Yalah. Penyusun saja. Penyusun je. Setakat ni ada takrif zarah. Takrif zarah dengan takrif gelombang. Gelombang benda yang tak ada zarah. Tak ada bising. Benda yang tak ada zarah. Tapi kalau kita pakai di Broglie ni maksudnya gelombang adalah zarah bukan gelombang. Itu Haji Broglie dia kata boleh dianggap. Maknanya kalau jumpa zarah boleh cari frekuensi yang sepadan dengan zarah. Ada ke tidak tak tahu. Kan? Ada gelombang. Ada gelombang tak ada. Ada gelombang tak ada pula rumus. Zarah dia macam mana kan? Tak ada kan. Dia Broglie buat daripada zarah kepada gelombang. Boleh juga kalau tak ada rumus daripada gelombang pergi kepada bising. Gelombang ni biasa dijelaskan apa dia tak ada gelombang ialah melihat pada gerakan air yang kacau. Campur satu dia dapat satu. Itu gelombang. Cuma yang kadang-kadang saya fikir, betul ke kalau saya fikir macam ni, gelombang asalnya benda yang fenomena yang kita nampak, and then dimatematikkan. Bila kita dapat satu persamaan gelombang tu, sudahnya jadi apa-apa benda yang satisfy persamaan gelombang tu, akhirnya itulah yang kita panggil gelombang. Sebab tu datang dia gelombang yang tak ada media macam elektromagnet. Ataupun gelombang tu sesuatu yang mesti ada kaitan dengan fizikal yang boleh ditambahkan ke? Yalah, asalnya begitu. Asalnya memang daripada benda yang nampak, semua nampak macam air tu kan. Tapi dari segi magnetik yang pertama persamaan gelombang ni datang daripada elektromagnet tu, persamaan Maxwell. Jadi maksudnya ada setengah gelombang yang sekarang ni memang boleh dikatakan kita tak boleh nak khayal, nak imajinasikan secara klasik lah. Sebab dia apa-apa yang boleh diselesaikan, masukkan dalam persamaan gelombang tu, ikut, itulah gelombang. Itu boleh ditaklifkan begitu ke sekarang? Dia jadi masalahnya yang dalam teori kuantum tu. Kalau yang lain memang gelombang tu dah boleh nampak. Semua gelombang sama gelombang lain tu memang berdasar kepada benda ni.